3 hari di Malaysia yang mengubah segalanya. Sesuatu yang luar biasa telah terjadi, para hadirin sekalian. Ibu, adakah saya sedang bermimpi? Tahukah Anda mengapa Rashida, seorang gadis Bangladesh berusia 17 tahun, menangis di dalam tandas bersih di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA? Kisah ini adalah tentang 10 orang gadis yang bekerja 14 jam sehari di sebuah kilang pakaian yang teruk dengan gaji bulanan hanya Rp95. Dalam perjalanan mereka ke Seoul, Korea Selatan untuk menghadiri persidangan buruh antarabangsa, sebuah taufan terkuat dalam sejarah melanda semenanjung Korea, menyebabkan semua lapangan terbang di sana ditutup. Mereka terpaksa membuat pendaratan cemas di KLIA. Apa yang disaksikan oleh mereka, gadis-gadis yang tidak tahu membaca dan menulis, di bumi Malaysia amat mengejutkan. Di kilang, kami tidak pernah dilayan seperti manusia, kata seorang gadis berusia 18 tahun. Ungkapan itu, selepas mereka pulang, akan menggegarkan seluruh Bangladesh. Tiada siapa yang dapat membayangkannya pada waktu itu. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh memberikan like dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong besar untuk saya berkongsi lebih banyak kisah yang menyentuh hati seperti ini. Apa kabar semua? Nama saya Lee Mei Hua. Selama 15 tahun, saya telah bekerja sebagai juru bahasa untuk persidangan isu buruh antarabangsa. Peristiwa yang saya alami pada November tahun lalu masih terpahat jelas dalam ingatan saya, menjadi pengalaman paling mengharukan dalam kerjaya saya. Pada hari itu, saya ditugaskan untuk menjadi juru bahasa bagi delegasi 10 orang dari Bangladesh yang dalam perjalanan ke Seoul untuk menghadiri persidangan Kesatuan Sekerja Asia Timur. Namun, gadis-gadis ini bukanlah delegasi biasa. Mereka semua adalah pekerja kilang pakaian yang masih aktif, berumur antara 15 hingga 20 tahun, dan dipilih sebagai wakil khas oleh Persekutuan Buruh Bangladesh. Yang termuda, Farah, berusia 15 tahun. Dia telah bekerja di kilang sejak berumur 12 tahun untuk menampung keluarganya yang seramai 8 orang. Rashida, 17 tahun, walaupun tidak boleh membaca, kemahiran tangannya sangat luar biasa sehingga dia dianggap pekerja nomor 1 di kilang. Nasrin, 18 tahun, adalah ketua di kilang, sentiasa bersuara untuk memperbaiki keadaan kerja yang teruk. Para hadirin sekalian, tahukah Anda betapa kecilnya gaji Rp95 sebulan? Ia hampir sama dengan harga beberapa hidangan makanan di sebuah kedai serbaneka di Malaysia. Dengan gaji, itulah mereka bekerja dari jam 6 pagi hingga 8 malam, 14 jam setiap hari, dengan hanya 30 menit waktu rehat. Dalam persekitaran seperti itu, masa untuk ke tandas pun dikawal. Jika mereka sakit dan mengambil cuti, gaji mereka akan dipotong. Ketika berlepas dari lapangan terbang Dhaka, wajah gadis-gadis itu dipenuhi keresahan. Ini adalah kali pertama mereka keluar negara, kali pertama menaiki kapal terbang. Farah bertanya kepada saya dengan tangan yang tergetar-getar. Kak, kapal terbang ini tidak akan jatuh kan? Kalau saya mati, keluarga saya tidak akan ada makanan. Pesawat berlepas dari Dhaka seperti yang dijadwalkan, menuju ke arah timur laut. Laluan penerbangan merentasi Bangladesh, melalui Myanmar, dan menuju ke selatan Cina. 4 jam kemudian, ketika kami bersedia untuk pendaratan terakhir di Korea, pengumuman cemas daripada kapten pesawat kedengaran. Perhatian kepada semua penumpang. Taufan terkuat dalam sejarah sedang melanda semenanjung Korea secara langsung. Angin kencang dengan kelajuan 70 meter sesaat telah menyebabkan semua lapangan terbang di Korea ditutup serta-merta. Demi keselamatan, kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia. Gadis-gadis itu panik. Mendengar perkataan menakutkan seperti taufan dan angin kencang, mereka menggigil ketakutan. Nasrin menahan air mata dan berkata, "Adakah kapal terbang ini akan terhempas?" Saya juga cemas dengan perubahan jadwal yang tiba-tiba ini. Keutamaan saya adalah untuk menenangkan mereka. Saya menjelaskan kepada gadis-gadis itu bahwa Malaysia adalah negara yang selamat dan sudah biasa menghadapi cuaca buruk. Kita akan tunggu di sana sehingga taufan di Korea reda, kata saya. Namun, mereka langsung tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Adakah Malaysia tempat yang menakutkan? Tanya Farah dengan suara yang bergetar. Melihat keluar tingkap kabin, awan memang bergelora ganas dan pesawat bergegar. Tetapi, juru terbang sangat mahir. Pesawat mendarat dengan selamat di Klia selepas jam 10 malam. Sebaik sahaja turun dari pesawat dan melangkah ke eskalator pertama, Farah menjerit terkejut. Bersihnya. Kebersihan dan kecerahan bangunan itu mengejutkan semua orang. Ketika menunggu pemeriksaan imigresen, kejutan pertama datang. Seorang pegawai lapangan terbang menjelaskan keadaan dalam bahasa Inggris yang fasih dan mula memproses urusan persinggahan kecemasan.
Sila berehat di Malaysia dengan selamat sementara menunggu taufan berlalu. Yang lebih mengejutkan, pihak lapangan terbang juga menyediakan seorang juru bahasa yang boleh bertutur dalam bahasa Bengali. Tolong jangan risau, taufan bukanlah sesuatu yang luar biasa di rantau ini. Kami mempunyai pengurusan keselamatan yang lengkap. Rashida bertanya dengan berhati-hati, berapa banyak yang perlu kami bayar? Juru bahasa itu tersenyum dan menjawab, tidak perlu bayar apa-apa. Ini bencana alam. Kita semua saling membantu. Wajah gadis-gadis itu menunjukkan riak tidak percaya. Di Bangladesh, perkhidmatan sekecil manapun memerlukan bayaran, terutamanya bagi mereka yang miskin. Semasa proses mengambil bagasi, kejutan kedua menyusul. Beg lama Rashida terkoyak, dan barang-barangnya yang tidak seberapa itu bertaburan di lantai. Seorang kaki tangan Malaysia berlari ke arahnya, dengan teliti membantunya mengutip barang-barang itu, malah memberikannya sebuah beg baru. Nasrin berkata dengan mata yang berkaca, di kilang, kalau kami jatuhkan barang, kami akan dimarahi habis-habisan. Di dalam bus dari lapangan terbang ke pusat bandar, gadis-gadis itu terdiam melihat pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap. Bangunan pencakar langit yang berkelip-kelip, jalan raya yang bersih. Apa yang paling mengejutkan mereka ialah pemandangan wanita berjalan sendirian di jalan raya walaupun hujan dan angin mula bertiup akibat tempias taufan. Farah berkata dengan suara yang gemetar, malam-malam hujan begini, seorang wanita berjalan sendirian, tidak bahayakah? Di Bangladesh, sangat berbahaya bagi wanita untuk keluar sendirian pada waktu malam. Terutamanya bagi gadis-gadis kilang seperti mereka, jalanan malam sentiasa menjadi sumber ketakutan. Pemandu bus menjelaskan dalam bahasa Melayu dan Inggris ringkas, Malaysia selamat walaupun pada malam ribut. Di sini, wanita boleh berjalan sendirian tanpa masalah. Kami tiba di sebuah hotel di Bukit Bintang selepas jam 12 tengah malam. Melihat gadis-gadis yang keletihan, penyambut tetamu di kaunter segera menyediakan teh panas dan snack untuk mereka. Sambil menghirup teh panas yang diberikan secara percuma, Nasrin bertanya kepada saya, kenapa orang Malaysia begitu baik? Adakah mereka tidak mengharapkan balasan? Apabila dibawa ke bilik hotel, gadis-gadis itu tergamam melihat bilik air. Bilik air yang bersih dan luas, pipe air panas yang boleh digunakan sepuasnya, dan yang paling penting, setiap seorang mendapat sehelai tuala yang bersih. Rashida menitiskan air mata sambil berkata, betulkah kita boleh tidur di tempat sebersih ini? Keesokan paginya, taufan di Korea masih mengganas. Angin kencang 65 meter sesaat berterusan. Laporan lapangan terbang menyatakan ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 24 jam lagi sebelum dibuka semula. Kami memutuskan untuk tinggal di Malaysia sehari lagi. Sarapan di hotel menjadi kejutan terbesar dalam hidup gadis-gadis itu. Buffet yang boleh dimakan sepuasnya, sayur-sayuran dan buah-buahan segar, serta hidangan panas. Tetapi yang paling menyentuh hati mereka ialah budaya tidak membazir makanan di Malaysia. Farah mengambil makanan sedikit demi sedikit, sambil berbisik, membazir makanan itu berdosa, kan? Saya menjelaskan kepada mereka bahwa di sini nilai makanan sangat dihargai. Pada waktu pagi, kami melawat perpustakaan awam yang berdekatan. Di pintu masuk, kejutan pertama menanti mereka, sesiapa sahaja boleh menggunakannya secara percuma. Ini membuatkan gadis-gadis itu keliru. Nasrin bertanya kepada pustakawan, betulkah tidak perlu bayar? Pustakawan itu menjawab, tentu sekali tidak. Sesiapa yang ingin belajar sentiasa dialu-alukan. Walaupun gadis-gadis itu tidak boleh membaca dan menulis, mata mereka bersinar-sinar melihat kanak-kanak di bahagian buku bergambar sedang membaca dengan gembira. Rashida berbisik, saya pun ingin belajar membaca. Di ruang belajar perpustakaan, ramai orang sedang belajar dengan senyap. Orang tua, pelajar muda, pemandangan orang belajar tanpa mengira usia itu sangat menyentuh hati mereka. Kemudian, hasrat kami untuk melawat sebuah sekolah rendah berdekatan tercapai. Guru besar, Encik Chen, dengan ramahnya membenarkan kami melihat sesi pembelajaran. Saat melangkah masuk ke dalam bilik darjah, gadis-gadis itu terkesima. Bilik darjah yang bersih dan terang. Setiap murid mempunyai meja sendiri dan bahan pengajaran yang banyak. Lebih penting lagi, mereka sangat terharu melihat wajah kanak-kanak yang gembira belajar. Farah menitiskan air mata, saya juga ingin bersekolah. Dia mula bekerja di kilang pada usia 12 tahun, kehilangan peluang untuk mendapat pendidikan. Selepas waktu sekolah, kanak-kanak Malaysia mendekati gadis-gadis itu. Walaupun bahasa menjadi penghalang, mereka mengajar gadis-gadis itu cara membuat origami. Nasrin dengan kemahiran tangannya melipat seekor burung kertas dengan pantas dan mendapat tepukan gemuruh daripada kanak-kanak itu. Pada masa itu, seorang kanak-kanak Malaysia bertanya,
Kakak-kakak kerja ke, tak pergi sekolah? Soalan polos itu membuatkan gadis-gadis itu terdiam 1000 bahasa. Pada waktu petang, Farah tiba-tiba demam panas. Perjalanan yang panjang dan persekitaran yang tidak biasa membuatnya jatuh sakit. Kami bergegas ke sebuah klinik berdekatan. Setibanya di bahagian kecemasan, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Walaupun tidak paham bahasa, seorang juru rawat menggunakan bahasa isyarat yang lembut untuk memeriksa simptomnya dan memanggil dokter. Diagnosis dokter adalah demam akibat keletihan yang melampau. Semasa menerima rawatan titisan intravena, Farah berkata kepada saya tidak pernah dilayan sebaik ini di hospital. Di Bangladesh, orang miskin sering dilayan dengan acuh tak acuh di hospital. Kos rawatan juga sangat membimbangkan. Namun, di sini, pesakit asing dilayan seperti keluarga. Ketika membuat pembayaran, kejutan terbesar menanti mereka. Jumlah kos rawatan dan obat-obatan jauh lebih rendah daripada yang mereka bayangkan. Selain itu, seorang pekerja sosial hospital menjelaskan tentang skim bantuan keuangan. Nasrin berkata dengan terharu, "Di sini, kalau sakit pun tidak perlu risau tentang duit, ya." Pagi keesokannya, riak wajah gadis-gadis itu sama sekali berbeza. Raut risau telah hilang, digantikan dengan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Hari itu, kami merancang untuk melawat Bandar Kuala Lumpur. Pengalaman menaiki LRT, transit aliran ringan, sangat mengejutkan bagi mereka. Pemandangan orang ramai beratur dengan tertib di platform, ketibaan kereta api yang menepati masa, serta kebersihan dan kesenyapan di dalam gerabak. Rashiada berbisik, "Semua orang begitu senyap, ya." Mereka tidak marah ke? Pengangkutan awam di Bangladesh selalunya sesak dan bising. Detik yang paling mengharukan adalah apabila seorang wanita hamil menaiki kereta api. Beberapa orang serentak bangun untuk memberikan tempat duduk. Wanita hamil itu menunduk hormat sebagai tanda terima kasih sebelum duduk. Melihat interaksi ini, gadis-gadis itu menitiskan air mata. Farah berkata, "Saya teringin nak tunjukkan ini kepada kakak-kakak di kilang yang terpaksa terus bekerja walaupun sedang mengandung." Pada waktu pagi, kami bersiar-siar di kawasan sekitar Menara Berkembar Petronas. Kebersihan kedai-kedai, kualiti barangan yang tinggi, serta layanan juru jual yang sopan dan mesra mengejutkan mereka. Di sebuah kedai pakaian, seorang juru jual melihat gadis-gadis itu dan menyapa mereka dalam bahasa Inggris. "Selamat datang, boleh saya bantu?" Mereka tidak curiga karena mereka orang asing, sebaliknya berinteraksi dengan sangat semula jadi. Nasrin memerhatikan persekitaran kerja di dalam kedai itu. Para pekerja kelihatan tidak letih langsung. Mereka bekerja dengan senyuman. Apabila dia bertanya kepada pengurus kedai tentang syarat kerja, pengurus itu menerangkan dengan terperinci tentang waktu rehat, cuti bergaji, dan bayaran kerja lebih masa. Nasrin mendengar sambil mengesat air mata. Untuk makan tengah hari, kami makan di sebuah restoran. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris. Pelayan juga memahami pantang larang makanan agama mereka. Restoran itu dengan prihatin menyediakan hidangan halal, yang sangat menyentuh hati gadis-gadis itu yang beragama Islam. Semasa makan, Rashida berkata, "Saya tidak pernah makan dengan selesa sambil duduk macam ini, menikmati makanan yang begitu lazat. Di kilang, mereka biasanya makan berdiri dalam masa 15 menit yang singkat. Selepas itu, kami berpeluang melawat sebuah sekolah latihan vokasional. Melihat kursus latihan kemahiran percuma untuk orang dewasa, mata gadis-gadis itu bersinar-sinar. Dah dewasa pun boleh belajar lagi, ya?" Terhadap pertanyaan Farah, seorang pengajar tersenyum dan menjawab, "Belajar tiada kaitan dengan umur. Selagi ada semangat, Anda sentiasa dialu-alukan." Semasa melawat kelas jahitan, gadis-gadis itu menyadari betapa tingginya kemahiran mereka. Mereka menjahit dengan lebih cekap daripada pelajar-pelajar di situ. Pengajar itu sangat kagum dan berkata, "Kamu semua sangat mahir. Belajar di mana?" Nasrin menjawab, "Kami buat benda ini setiap hari di kilang." Pengajar itu terkejut mendengarnya. Petang itu, kami bersiar-siar di sebuah taman awam berdekatan. Pemandangan kanak-kanak bermain dengan riang, orang dewasa membaca buku di bangku, dan warga emas berjalan-jalan dengan anjing peliharaan mereka. Suasana kehidupan harian yang damai itu amat menyentuh hati gadis-gadis itu. Rashida berkata sambil menangis, "Rupanya ada tempat yang begitu aman di dunia ini." Walaupun ada taufan, kemiskinan, semua orang di sini nampak sangat bahagia. Malam itu, di dalam bilik hotel, gadis-gadis itu berkongsi pengalaman mereka pada hari itu. Sebagai juru bahasa, saya mendengar perbualan mereka, dan ia sangat menyentuh hati saya.
Kita juga ada hak untuk dilayan seperti manusia kan? Kata-kata Nasrin itu dipersetujui oleh gadis-gadis lain. Farah berkata dengan tekad, apabila kita pulang nanti, kita mesti ceritakan semua ini kepada semua orang. Pagi hari ketiga, berita tiba bahwa taufan di Korea telah melepasi semenanjung Korea dan angin telah reda. Lapangan terbang telah beroperasi seperti biasa. Kami sudah boleh berangkat ke Seoul. Namun, wajah gadis-gadis itu dipenuhi rasa berat hati untuk pergi. Di dalam bus menuju ke lapangan terbang, Rashida berkata, saya harap kita boleh tinggal lebih lama di Malaysia. Saya mau belajar lebih banyak lagi. Semasa proses daftar keluar di Kelia, gadis-gadis itu terus memandang sekeliling sehingga ke saat akhir. Tempat yang sama di mana mereka tiba dengan wajah cemas 3 hari lalu, kini menjadi tempat yang sukar untuk ditinggalkan. Nasrin berkata kepada saya, Cik Lim, kami sudah berubah, kami bukan lagi kami yang dahulu. Pesawat berlepas. Melihat pemandangan Kuala Lumpur yang semakin mengecil dari tingkap, gadis-gadis itu menitiskan air mata dalam diam. Di persidangan Kesatuan Buruh di Seoul, pembentangan gadis-gadis itu mendapat perhatian yang luar biasa. Mereka menggabungkan pengalaman mereka di Malaysia untuk menghujahkan tentang marwah pekerja dengan penuh keyakinan. Kami bukan mesin, kami adalah manusia yang mempunyai impian. Ucapan Nasrin itu membuat seluruh dewan terharu. Sekembalinya ke Bangladesh, gadis-gadis itu segera bertindak. Mereka bukan sahaja menuntut penambahbaikan syarat kerja di kilang, tetapi juga mula menuntut peluang pendidikan. Farah mula menghadiri kelas malam. Saya mau belajar membaca, supaya saya boleh ceritakan apa yang saya belajar di Malaysia kepada semua orang. Rashida membuka sebuah bengkel jahitan kecil miliknya sendiri, memberikan gaji dan waktu kerja yang berpatutan kepada pekerjanya. Saya mau wujudkan tempat kerja di mana semua orang boleh bekerja dengan gembira, seperti syarikat di Malaysia. Nasrin menjadi penasihat dasar buruh untuk kerajaan, terlibat dalam pindaan undang-undang. Saya mahu merealisasikan masyarakat yang kami lihat di Malaysia, di Bangladesh juga. Ketiga-tiga mereka masih berhubung secara berkala sehingga hari ini dan terus belajar bahasa Melayu. Mereka berkata, mereka berharap suatu hari nanti dapat melawat Malaysia sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu mereka. Kini, dalam industri pakaian di Bangladesh, istilah standar Malaysia mulai digunakan. Ia merujuk kepada standar yang menghormati pekerja, melayan mereka sebagai manusia, dan menyediakan syarat kerja yang wajar. Pencetus perubahan ini ialah lawatan 3 hari ke Malaysia yang telah mengubah kehidupan 10 orang gadis. Sedikit kebaikan, sedikit keprihatinan yang mesra saya percaya tindakan harian seperti inilah yang menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Farah, Rashida, Nasrin, dan 7 gadis yang lain masih terus maju ke arah impian mereka. Keberanian dan tindakan mereka terus memberikan harapan kepada ramai orang. Di sini berakhirlah kisah ini.